SAW. Bahkan kalaulah kita baca hadis tentang akhlak Nabi, mustahil ada orang yang benci kepada Nabi. Kecualilah memang dia benci kerana dia tidak mahu menerima Islam, ataupun kerana dia benci kerana nak menolak kebenaran. Tapi tak ada orang yang kalaulah jumpa Nabi, maka akan benci kepada Nabi SAW. Sebab itu dalam hadis riwayat Tirmizi, dalam kitab Asy-Syama'il Nabi SAW, maka disebutkan tentang Nabi, Nabi ini walaupun seorang yang pendiam, Nabi tak banyak cakap. Nabi seorang yang pendiam. Kalaulah zaman kita mungkin kita panggil introvert ke apa. Tapi Nabi SAW seorang yang pendiam. Kebanyakan waktu sukut, diam. Tetapi kalaulah seseorang itu mengenali Nabi, maka dia pasti akan jatuh cinta dengan Nabi SAW. Maka bila ditanya kepada para sahabat seperti Abdullah Al-Bajali, kenapa dia sayang kepada Nabi? Kerana dia kata Nabi SAW sentiasa bila bertemu dengan aku, Nabi tersenyum. Itu je. So, Nabi SAW seorang yang sentiasa tersenyum. Ada orang dia menyukai Nabi kerana cara Nabi SAW memberi perhatian apabila Nabi SAW bercakap kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka Nabi SAW ada seorang jiran yang juga tinggal di perkampungan Banu Najjar. Dan dia seorang yang sangat-sangat mengidolakan Nabi SAW, sangat sayangkan Nabi. Maka dia pernah cuba untuk join Nabi SAW dalam peperangan. Maka Nabi tak izinkan sebab dia masih kecil. Dia masih lagi kecil. Maka Nabi SAW tak izinkan untuk dia join Nabi SAW dalam peperangan. Maka dia tak putus asa. Maka sahabat muda ini apa dia buat? Dia akan tunggu dekat tepi jalan sebelum Nabi sampai ke rumah. Sebelum Nabi ini ketika Nabi SAW masih tinggal di perkampungan Banu Najjar, sebelum siapnya kuartus rumah Nabi. Kuartus rumah Nabi SAW siap kemudian. Tapi sebelum itu Nabi tinggal di kawasan Banu Najjar, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk tempoh, ada mengatakan setahun lebih, ada mengatakan 6 ke 8 bulan. Orang ulama sirah berbeza pendapat. Maka Nabi SAW nampak budak ni, dan budak ni pun sentiasa tunggu Nabi di tepi jalan. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ada hafal Al-Quran, tolong dengar bacaan Al-Quran aku. Maka Nabi SAW pun dengar. Dan rupanya budak ni memang cerdik. Budak ni memang cerdik. Maka akhlak Nabi SAW dengan jiran Nabi, kita mungkin kalaulah ada budak-budak begitu, kita mungkin marah mungkin. Kita mungkin tak selesa mungkin. Nak balik rumah nak rehat, dia pula nak datang jumpa, nak suruh dengar hafalan kan, contoh ustaz kan. Letih kan kerja, tiba-tiba balik rumah, ustaz tolong tasmik bacaan saya. Kita dah letih, nak rehat dan sebagainya. Tapi Nabi SAW seorang yang berbeza dan Nabi menunjukkan akhlak seorang jiran. Maka Nabi SAW kata dengan budak ni, bagus. Engkau boleh datang duduk dengan aku dan bila wahyu turun, engkau boleh tulis wahyu. Maka budak ni pun seronok sebab dia memang suka dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW jadikan dia salah seorang daripada penulis wahyu Nabi. Walhal masih kecil. Waktu Nabi wafat, usia dia pun baru 19 tahun. Maksudnya bila Nabi tiba di Madinah, dia sama umur dengan Anas bin Malik, lebih kurang 10 tahun ataupun 9 tahun. Maka dia pun seronok sebab dia boleh bersama dengan Nabi, dia boleh tolong tulis wahyu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak anak kepada jiran Nabi ini ada potensi besar, maka Nabi pun kata, pergi belajar bahasa Ibrani sebab selalu datang surat-surat dalam bahasa Ibrani dan aku tak selesa orang Yahudi yang menjadi penterjemah. Maka saya tak boleh cakap banyak perkataan Y ni sebab semalam saya kena block. Saya ceramah, saya ceritalah pasal Yahudi kan. Kena block terus. Tapi bukan dekat ni, dekat TikTok. Dia sensitif betul. Padahal kita bukanlah cakap apa, kita sedang sirah. Maka terus kena block. Dia bagi amaran, kena block seminggu. Sebab hadis semalam saya baca dalam Sahih Muslim, hadis berkenaan tentang apa? Tapi ada berulang kali, lebih daripada 10 kali dalam bab tersebut cerita tentang golongan Yahudi. Maka terus dia matikan live tu. Dia kata tak boleh buat live seminggu.
sebab langgar peraturan bercakap tentang komuniti yang pelbagai. Tinggallah Facebook. Kalau tidak, dia ada 2 stand. Ada TikTok juga. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Nabi SAW pun bersabda, belajar bahasa Ibrani. Maka budak ni, dia boleh belajar bahasa dalam masa 15 hari. Level penterjemah. Maka Nabi kata, dahsyat budak ni. Maka Nabi SAW pun lepas tu berkata, belajar pula bahasa Suryani. Dia boleh belajar dalam masa 18 ke 20 hari. Kita belajar daripada sekolah rendah sampailah dah masuk U pun bahasa Inggeris kita taklah berapa bagus, kan? Kalau kita belajar bertahun-tahun. Anak kepada jiran Nabi, maka dia boleh belajar 15 ke 18 hari untuk menjadi penterjemah bagi Nabi SAW. Maka siapakah kanak-kanak ini? Dan kita nampak bagaimana cara Nabi layan anak kepada jiran Nabi, bagaimana Nabi keluarkan potensi yang ada pada dirinya. Maka kata para ulama hadis dan para ulama sirah, maka anak kepada jiran Nabi ini namanya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dan dia menjadi orang yang hebat kerana cara Nabi SAW melayan dia dengan begitu hebat. Kalaulah Nabi melayan dia seperti budak-budak biasa, maka takkan dia berada pada kedudukan dia. Ketika Nabi SAW wafat meninggal dunia, kita nak cerita bagaimana kesan Nabi mendidik Zaid bin Thabit, anak kepada jiran baginda. Apakah perubahan yang kanak-kanak ini buat ketika Nabi SAW meninggal dunia? Maka orang-orang Ansar mereka menyangka mereka yang layak menjadi khalifah. Sebab Madinah itu tempat mereka. Orang Muhajirin adalah datang daripada Mekah. Maka Abu Bakar pun kata, Nabi bersabda, Al-a'immatu min Quraisy, pemimpin mestilah daripada kalangan Quraisy. Maka orang Ansar tetap nakkan jawatan. Dia pun kata, kalau begitu kita lantik 2 pemimpin, 2 khalifah. Satu Quraisy, satu daripada kalangan penduduk Madinah. Lalu kata para ulama sirah, siapakah yang bersuara yang menjadikan semua orang Ansar terdiam dan bersetuju? Itulah kanak-kanak tadi. Maka pada usianya awal 20-an, maka Zaid bin Thabit dia pun berkata, nahnu ansarullah, kita menjadi penolong agama Allah waktu Nabi hidup. Kenapa kita tak nak berterus menjadi penolong agama Allah? Maka terus terdiam semua orang Ansar dan mereka sanggup menjadi penolong kepada khalifah-khalifah daripada kalangan Quraisy. Begitu juga ketika Abu Bakar ingin untuk menyusun Al-Quran, maka siapa yang diberikan tanggungjawab? Remaja yang sama, Zaid bin Thabit. Kerana dia duduk dengan Nabi SAW, Nabi tak layan dia sebagai budak kecil. Setiap kali wahyu turun, dia termasuk daripada salah seorang daripada hampir 50 orang penulis wahyu Nabi SAW. Dan kalau kita nampak budak-budak, kalau kita bagi dia tugasan, dia lebih buat bersungguh-sungguh berbanding yang dewasa. Asalkan dia minat. Dan itu yang Nabi nampak pada Zaid bin Thabit. Bila zaman Uthman bin Affan nak tulis balik Al-Quran. Dan Uthman bin Affan tak benarkan Al-Quran ada banyak rasam. Hanya satu je rasam. Maka siapa yang diberikan tanggungjawab? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Cuma sebenarnya dikongsikan kisah ini nak menerangkan kepada kita cara Nabi SAW berinteraksi, melayani seorang budak kecil yang tinggal berhampiran dengan rumah Nabi, membawa perubahan besar dalam keadaan, cara berfikir, cara budak tersebut yang akhirnya menjadi seorang sahabat yang hebat, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Bahkan semua para ulama sepakat, selain daripada kepakaran dia dalam Al-Quran, tidak ada orang yang lebih mahir daripada Zaid bin Thabit dalam ilmu faraid, ilmu yang paling susah. Ilmu yang paling susah, faraid. Saya dah belajar dekat 2 kitab, pun tak pandai-pandai lagi faraid. Pun tak pandai lagi. Cuma sekarang ni dah canggih. Dia tak perlu pandai. Dia dah ada kalkulator dia. Dah ada kalkulator dia. Lalu kita pun masuk berapa banyak duit yang ditinggalkan si mati. Kemudian siapa yang si mati tinggalkan waris dia, automatik dikalkulatkan. Maka ada kalkulator untuk faraid. Rasanya MAIS pun ada buat. Cuma dia ilmu yang susah. Sebab bila ditanya tentang faraid,
Maka banyak benda yang nak kena tahu selain daripada matematik. Orang ni masih hidup ke tak? Orang ni ada ke tidak? Tetapi daripada banyak-banyak orang, antara yang mahir dalam faraid adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebab itu, kita masuk tajuk berkenaan tentang jiran. Maka bila kita nak melihat tentang jiran, maka antara kita dah kongsikan dengan kisah supaya kita nampak sebenarnya kadang-kala anak-anak jiran yang kita nampak kecil zaman kita, membesar di depan kita, sebenarnya mereka semua ni ada potensi yang hebat, yang dahsyat, yang kita boleh gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita pun rasa luar biasa. Macamlah contoh kita tengok anak saya lah sendiri, anak saya. Dia boleh tolong bantu untuk edit TikTok saya. Ya kan? Jadi saya tak pandai nak edit TikTok. Saya tak pandai. Saya pandai buat live dia sebab buat live benda paling senang. Tekan terus live. Tapi kalau lah nak edit tu nak gunakan apa nama dia, CapCut CapCut pelbagai. Maka tak pandai. Tapi bila saya tengok minat dia, bila minat dia, dia suka dengan apa edit dan sebagainya, maka dia pandai untuk guna CapCut. Maka senang urusan dakwah saya. Dia boleh bantu untuk edit video-video untuk TikTok. Maka itu satu contoh. Maka sebenarnya anak-anak yang kita nampak ni, setiap daripada mereka ada potensi untuk mengimarahkan masjid kita, rumah Allah, surau kita. Sebab itu saya juga suka dengan surau Nuruddin. Surau Nuruddin dekat di Kayangan, jiran kita. Maka dia dalam seminggu, maka dia bagi peluang untuk anak-anak qaryah jadi imam. Dia bagi peluang untuk anak-anak qaryah jadi imam. Seminggu. Mula-mula daripada Zuhur dan Asar. Zuhur dan Asar siapa tak suka jadi imam? Sebab tak dengar baca apa pun. Lalu seronok budak-budak ni. Zuhur Asar hari Sabtu, kita nampak yang jadi, tapi dia mestilah tahu kebersihan, tahu taharah, tahu tentang wuduk sebab dia nak jadi imam. Tapi seronok. Dan saya tengok dalam tempoh beberapa tahun, sebab mereka dah buat beberapa tahun. Dan sekarang ni, level-level budak yang sama tu dah boleh menjadi imam tarawih. Dah boleh jadi imam tarawih. Dalam tempoh 2-3 tahun, dia dah boleh jadi imam tarawih. Dan sebenarnya itu dibuat daripada surah Munawarah kita. Surah Munawarah dah buat waktu saya mengajar tahfiz lagi. Daripada tahun 2011. Dalam seminggu, dia akan bagi bermula daripada Zuhur untuk beberapa anak qaryah yang berani untuk jadi imam. Dan kemudian sekarang ni saya tengok ada di antara anak qaryah tersebut dah jadi imam dekat Putra Haid, dekat tempat sekian, sebab kita yang bantu untuk dia berani ke depan. Dan itulah juga saya kali pertama. Saya kali pertama jadi imam pada usia 8 tahun. 8 tahun. Lalu ustaz saya kata, malam ni tak ada imam tarawih. Malam ni tak ada imam, Umar naik jadi imam. Saya kata 8 tahun ustaz, saya tak berani. Tak apa jadi imam sebab selalu ni lepas 8 rakaat tak ada makmum pun tinggal zaman tu. Zaman sekarang masih banyak. Zaman dulu lepas 8 rakaat tak ada makmum pun tinggal. Sebab waktu tu dia baca satu malam satu juz suku. Satu juz suku dekat surah section 3. Saya pun kata, okey tak ada makmum, okeylah ustaz. Saya pun jadi imam. Maka kali pertama saya jadi imam. Padahal baca tak banyak, satu muka je. Dan kita dah ulang satu muka tu, sepanjang hari baca. Dan itulah kali pertama saya ingat lagi, saya solat tarawih 3 rakaat. 3 rakaat. Dan itu menjadikan pembakar semangat bahawa, dan saya tak sujud sahwi sebab tak tahu budak 8 tahun. Pada waktu tu mereka terpaksa ulang balik solat sebab ada beberapa perkara yang saya langgar. Tetapi itu menjadi penguat semangat dalam diri saya mesti nak jadi imam. Dan alhamdulillah dapat jadi imam beberapa tahun. Dan sebenarnya apa yang kita layan kepada anak-anak jiran, dan saya tengok tadi, Masya Allah apa yang AJK buat, ustaz dan juga jemaah buat, ajak budak-budak untuk, bukan budak-budak, bakal-bakal pemimpin ini untuk datang, untuk solat, untuk mengaji secara santai, untuk mereka berseronok. Sebenarnya inilah yang akan menjadi pemangkin kepada mereka menjadi orang-orang yang hebat akan datang. Dan mungkin kita boleh cuba bagi dia peluang untuk jadi solat imam. Waktu zuhur tak ada orang, walaupun seorang makmum, maka menjadi penguat kepada dia. Dan menjadi pada waktu itu kekuatan kepada dia
untuk dia menjadi imam ataupun pemimpin di masa akan datang insya-Allah. Maka ini kisah yang kita mulakan. Namun bagaimanakah kita nak melihat daripada sudut konteks Nabi, bagaimana Nabi membawa kepada kejiranan yang membawa kepada penyatuan. Sebab kadang-kala jiran tapi tak kenal. Kan kalau kita baca kadang-kala masuk berita, ada kes yang dikongsikan yang mana jiran ni pergi luar negara ataupun pergi outstation. Bila dia balik, rumah dia dah kosong. Dia pun tanya dengan jiran dia, kenapa rumah saya kosong? Tak ada barang, tak ada apa. Maka jiran dia pun kata, ingatkan pindah beberapa hari lepas sebab ada lori datang, orang masuk barang, nak menunjukkan dia pun tak tahu siapa yang tinggal dalam rumah tersebut. Orang ni siapa? Nombor telefon pun tak ada. Nak menunjukkan kadang-kala itu yang boleh berlaku. Maka bagaimana Nabi SAW didik pada sahabat untuk mengambil berat tentang suasana masyarakat. Sebelum tu, kita nak kongsikan keadaan kejiranan Madinah sebelum Nabi datang. Tuan-tuan pernah pergi tak Madinah dengan Mekah? Siapa pernah pergi? Kita tengok tak? Ustaz memang dah macam setiap hari pergilah kan. Dia dekat Madinah. Tengok update dekat Mekah. Ustaz dengan mutawif. Selalu Masya Allah. Okey, lalu saya nampak ada beberapa orang yang dah pernah pergi. Beza tak suasana Mekah dan Madinah? Beza. Kita boleh rasa. Dekat Madinah ni, dia lebih tenang. Dia sangat tenang. Dia santai, tenang. Dia mudah. Orangnya pun pada waktu itu baik. Kalaulah waktu Isnin dan Khamis kita nak pergi buka puasa, walaupun kita tak puasa, ditarik kita untuk berbuka dekat tempat dia, berbeza daripada Mekah. Masing-masing ada kelebihan yang tersendiri. Maka Madinah ni dia tak sentiasa macam tu. Bila kita baca dalam sirah, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Madinah ni sebelum Nabi SAW datang, dia dah berperang berpuluh tahun. Bahkan ada riwayat menyebut beratus tahun. Dia dah perang saudara. Dalam keadaan dekat Madinah ni tak adalah banyak kabilah. Ada berapa je kabilah? Dua. Ada dua je kabilah. Aus dan Khazraj. Dua je. Dan ada tiga kabilah besar Yahudi. Banu Nadir, Banu Qainuqa dan Banu Quraizah. Itu je. Dia ada 5 kabilah. Bererti 5 keluarga besar. Maka Madinah ini mereka berperang bergaduh dah tempoh bertahun-tahun. Sebab itu kalaulah tuan-tuan baca sirah tentang sahabat-sahabat Madinah, tuan-tuan takkan jumpa orang-orang yang usia macam kita. Saya nak sebut macam usia tuan-tuan, nanti tuan-tuan terasa sebab tuan-tuan masih muda. Lalu dia tak jumpa orang yang tua. Sahabat Madinah tak ada yang tua. Semua muda-muda, 20-an, awal 30-an bila Nabi datang. Maka sebab itu kalau kita tengok contoh ketua daripada Aus, Sa'ad bin Mu'az, usia dia penghujung 20-an. Sa'ad bin Ubadah, usia dia pun penghujung 20-an. Semua orang muda. Dekat Madinah ni tak ada orang tua. Kenapa? Maka kata para ulama sirah, nak menggambarkan teruknya mereka perang saudara, tak ada orang tua yang hidup. Semua orang muda je. Sahabat-sahabat Madinah ni kebanyakan orang muda sebab yang tua semuanya meninggal dunia, terbunuh dalam peperangan, kecuali hanya tinggal 2 orang tua. Dan mereka berdua tak masuk Islam. Yang pertama, ketua orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia orang tua yang tinggal. Dan yang kedua, ayah kepada Hanzalah. Nama dia Abu Amir Ar-Rahib. Dia pun tak masuk Islam. Dia join orang Quraisy dan dia tinggal dengan orang Quraisy. Yang lain semua sahabat muda, nak tunjukkan betapa teruknya keadaan di Madinah bila Nabi SAW sampai. Maka agak-agak apa Nabi buat? Nak menyatukan kejiranan yang dah biasa bergaduh ni. Dah biasa bergaduh. Sebab itu kalau kita kaji setiap langkah hidup Nabi, kata para ulama sirah, tak ada benda yang Nabi buat tanpa sebab. Tak ada benda. Maka Nabi SAW bila sampai ke Madinah, siapa boleh teka ke mana Nabi pergi dulu? Sebab Madinah waktu tu terbahagi kepada 2. Satu kawasan Masjid Nabawi yang dikenali sebagai dataran rendah Madinah. Itu diduduki oleh orang-orang Khazraj. Dan satu lagi dataran tinggi ataupun dikenali sebagai Awali yang di mana terletaknya Masjid Quba, Masjid Jumaah yang itu ditinggal oleh orang-orang Aus. Maka Nabi mula-mula bila sampai ke Madinah, agak-agak Nabi singgah mana dulu? Kan kalau kita baca sirah, Nabi singgah
terus ke kawasan Masjid Nabawi ke, ataupun Nabi tunggu dekat Masjid Quba dulu? Quba dulu. Dan Nabi sengaja tunggu dekat Quba lama, 4 malam. Kalau ikut pandangan kitab Ar-Rahiqul Maktum, 4 malam. Kalau ikut hadis riwayat Bukhari, 14 malam Nabi duduk kat situ. Dan perkara yang pertama Nabi sengaja buat, Nabi kata panggil As'ad bin Zurarah. Semua orang Quba terkejut. Kenapa? Sebab As'ad bin Zurarah ni orang Khazraj. Dan orang Khazraj tak pernah menjejakkan kaki dekat tempat Aus. Mereka tak pernah gaduh, perang. Mana ada orang berperang, oh jom datang rumah, makan, minum. Mana ada. Mereka kalau berperang dan mereka tak pernah menjejakkan kaki ke kawasan orang Khazraj, ke kawasan orang Aus. Maka Nabi sengaja panggil kepada aku As'ad bin Zurarah. Maka di situ para sahabat aku dan mereka pun panggil As'ad bin Zurarah untuk datang. Tapi poin dia bukan itu. Apakah amalan yang Nabi ajar untuk menyatukan kejiranan yang dah berpuluh tahun ni bergaduh? Apa yang Nabi ajar? Maka daripada situ kita boleh lihat hadis Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam dia berkata bahawa hadis yang pertama yang aku dengar daripada Nabi ketika Nabi berada di Quba, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, Afshus salam. Nabi bersabda, sebarkan sebanyak mungkin salam. Jumpa orang je, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kerana salam ini membawa kasih sayang, kedamaian. Assalam dalam riwayat menyebut, ianya adalah nama Allah, memberi maksud sejahtera. Maka orang yang memperbanyakkan salam, maka akan banyaklah kesejahteraan dalam kawasan tersebut. Dan kalau kita baca dalam hadis, antara tanda-tanda kiamat, sabda Nabi, kita hanya akan bagi salam kepada orang yang kita kenal. Li ajlil ma'rifah. Dan itu yang selalu berlaku kepada saya. Kita nak cubalah kan jadi mesra. Macam tadi saya pergi Jabatan Agama Islam JAIS. Sebab saya juru nikah. Jadi saya nak kena hantar borang. Tapi tuan-tuan, kalau nak jadi macam Abang Tesla, tak digalakkan lah. Nanti jadi gaduh pula. Okey. Lalu, tapi saya juru nikah. Jadi saya kena hantar borang. Lalu saya pun jumpa ada orang ni. Dia tengah waktu-waktu masam. Maka saya pun bagi jumpa dia. Assalamualaikum bang. Apa khabar? Senyum. Tengok. Tak jawab salam. Okay, budak ni aku kenal ke tak budak ni? Siapa budak ni bagi salam? Dan itulah berlaku zaman kita. Kita hanya bagi salam kerana kenal. Padahal Nabi SAW suruh untuk afshus salam, sebarkan sebanyak mungkin salam. Nabi untuk menyatukan penduduk Madinah yang berperang. Kita tak ada berperang pun dekat session 13 ni, tak ada. Tapi kalaulah berperang sekalipun, kalaulah kita orang yang menyebarkan sebanyak mungkin salam, akan ada kedamaian dalam masyarakat kita, dalam kejiranan kita. Maka Nabi suruh untuk memberikan salam sebanyak mungkin. Dan Nabi mengamalkan sendiri apa yang Nabi sabda, sentiasa bila para sahabat jumpa je Nabi adalah orang yang mula-mula bagi salam. Dan bagi salam ni pun banyak kelebihan dia. Kalaulah kita nak bersihkan hati kita daripada sombong, selalu menjadi orang yang mula-mula bagi salam. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Al-badi'u bisalam bari'a minal kibr. Orang yang mula-mula bagi salam, dia akan dapat jaminan dia akan bersih daripada sombong. Orang yang mula-mula bagi salam. Kalaulah rumah kita ada gangguan, maka Nabi suruh kita masuk rumah bagi salam. Sabda Nabi, idza dakhalta baitak, apabila kamu masuk ke rumah, fasallamta, kamu bagi salam, ianya akan membawa asbab keberkatan. Sebab itu antara amalan salah seorang perawat Islam, nama dia pun saya lupa, dia ada pusat rawatan dekat Jalan Kebun. Dia punya amalan senang je. Kalaulah rumah ada gangguan, setiap orang masuk rumah wajibkan bagi salam. InsyaAllah lama kelamaan gangguan tersebut akan hilang. Walaupun mungkin mula-mula kita bagi salam, benda terjawab, Waalaikumsalam, masuk, mungkin. Tapi lama-lama dia akan pergi. Keberkatan salam. Maka Nabi SAW mula-mula sampai ke Madinah, Nabi SAW suruh untuk mendamaikan penduduk Madinah yang bergaduh ni. Maka Nabi kata sebarkan salam. Yang kedua adalah amalan yang masyarakat Malaysia paling suka. Apakah dia? Wa at'imut ta'am.
bagi makan. Bagi makan. Anak saya pun suka. Anak saya tadi saya bawa lah sebab dia pun tak buat apa. Saya kata jom dengar kuliah. Tapi dia tak dengar juga. Dia pergi sana dah. Ada tempat bermain kan. Lalu dia pun nampak gambar saya dekat bawah. Dekat bawah kan, dekat tempat naik lift tu. Dekat dalam tu cerita semua benda. Tajuk pasal jiran, muafakat membawa berkat. Benda yang dia nampak sekali imbas apa? Jamuan. Tak habis. Dia kata adik-beradik tu kan, 2 orang tu. Kata, bestnya. Kata, kenapa 2 orang ni? Tak ada apa. Kenapa? Dia kata, lepas isyak dia jamuan. Manusia memang suka makan. Suka makan manusia. Bahkan kalaulah kita orang Malaysia nak jumpa kat mana? Kedai makan. Jumpa kat kedai makan. Dan itulah cabaran paling besar kalau jadi imam sebenarnya. Cabaran paling besar kan Ustaz? Cabaran paling besar jadi imam. Jemaah ajak jumpa. Ustaz, jom jumpa Ustaz. Datanglah masjid. Kalau Ustaz jumpa kat kedai makan lah Ustaz sambil minum-minum. Dia tak tahu waktu saya jadi imam dulu, kadang-kala terpaksa sarapan sampai 3-4 kali. Sebab 3-4 orang yang nak jumpa, pada waktu tu, makan. Jom Ustaz jumpa. Jomlah datang masjid jumpa kat pejabat. Ada bilik meeting semua tertutup. Jumpa kat kedai makan lah Ustaz. Makan. Kalau kita tak makan, dia terasa. Kita pun makan. Lepas tu tuan-tuan salah. Kenapa Ustaz Rizal, Ustaz Kamil, Omar, kan semua nama imam-imam tu, kenapa semua gemuk? Kenapa semua bulat? Sebab tuan-tuan tak tahu cabaran menjadi imam bagaimana. Sentiasa kena makan. Sentiasa kerja kami adalah makan. Bahkan seingat saya sepanjang saya jadi imam tak lama, daripada 2016 sampai 2018 saya jadi full time imam kat Masjid Al-Ikhlas. Seingat saya tak pernah bayar makan saya bila saya makan kat kedai. Saya tak pernah bayar. Itu pemurahnya dengan makanan penduduk kita, Qadiashin 13. Saya tak pernah bayar. Setiap kali saya nak bayar dia, dah ada orang bayar Ustaz. Dan itulah rezeki tentang makanan. Maka Nabi SAW ajar kepada kita untuk mendamaikan kejiranan. Apakah cara dia? Sentiasa memberi makan. Sebab itu Nabi pesan kepada isteri-isteri baginda seperti Aisyah dan yang lain. Sabda Nabi SAW, La tahkiranna, wahai Aisyah, janganlah sesekali kamu menganggap remeh, menganggap kecil amalan untuk memberi makanan kepada jiran. Jangan pernah untuk menganggap kecil. La tahkiranna jaratun li jaratiha. Jangan pernah seorang jiran menganggap kecil pemberian makanan kepada jiran dia. Walau firsina syah, walaupun kaki kambing. Orang Arab memang mereka biasa makan kambing. Maka Nabi beri perumpamaan kambing kerana itu adalah bahagian yang paling tak ada daging. Paling tak ada daging adalah kaki. Maka Nabi kata kongsikan dengan jiran apa yang kamu ada, walaupun kaki kambing. Tapi macam zaman kita nak mudah faham, takkanlah Nabi nak suruh beli kambing. Kita pun makan kambing waktu korban je. Senang bahasa, walaupun kaki ayam. Maka walaupun kaki ayam, kongsikan dengan jiran. Sampai ke tahap itu, Nabi nak suruh menggalakkan memberi makan. Dan orang suka dengan makanan. Ada seorang sahabat Nabi, dia memang miskin dan susah. Dia sangat miskin. Beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sangat-sangat miskin. Maka Nabi SAW bersabda kepada dia, sebab Nabi tahu dia miskin. Nabi kata, walaupun engkau ada kuah, kongsikan dengan jiran. Dan sebenarnya tuan-tuan, kita akan nampak kadang-kala jiran kita nampak macam mewah. Ada kereta, ada rumah, ada pakaian. Tapi sebenarnya berapa banyak orang yang sebenarnya miskin bandar. Susah sebenarnya. Dan kalaulah kita bagi, walaupun kadang-kala mungkin ada orang tak hargai, bagi kuah, bagi nasi, bagi kuih, bagi apa. Tapi sebenarnya banyak orang yang akan hargai. Dan itulah cara Nabi SAW mengeratkan penghubungan dengan Nabi SAW menggalakkan untuk memberi makanan. Tetapi sahabat-sahabat yang susah ini pada zaman Nabi, mereka malu nak meminta. Mereka malu. Maka sebab itu kita nampak dalam hadis riwayat Tirmizi, maka para sahabat yang kaya mereka akan datang ke Masjid Nabawi dan mereka akan bawa kurma, mereka gantungkan di tiang-tiang Masjid Nabawi. Sampai ke tahap itu nak mengamalkan hadis, memberi makan. Lalu kalaulah tuan-tuan tak ada jiran yang nak ajak makan, ajak saya. Saya sentiasa sedia. Walaupun saya dah tak jadi imam, tapi insya-Allah kalau tuan-tuan ajak makan, insya-Allah. Maka sentiasa memberi makan.
maka itu adalah amalan untuk mengeratkan hati. Bahkan kalaulah kita jauh dengan seseorang, tak payah cakap apa, belanja makan je. Belanja makan. Belanja makan. Amalan yang masih dikekalkan di kalangan imam Masjid Al-Ikhlas, walaupun dah berhenti jadi imam. Setiap pagi, kami akan ajak, kami ada grup asing, siapa yang pernah jadi imam daripada sejak masjid buka, jom sarapan, itu je ayat dia. Dia punya permulaan lepas subuh je, jom sarapan. Nanti orang tanya, nak sarapan kat mana? Sarapan kat session 13 je lah, nanti jemaah belanja. Kan imam-imam ni nakal. Kalau kat session 13 je, ada jemaah belanja. Lalu daripada sini kita nampak dengan makan akan mengeratkan hubungan. Dan kalaulah kita nak mendekatkan diri dengan seseorang, nak tegur seseorang, nak bagi nasihat kepada seseorang dengan jalan bagi makan. Tanpa perlu bercakap apa-apa, kita menang hatinya dulu, barulah yang kemudian akan dipermudahkan. Maka itu style Nabi SAW bagi makan. Yang ketiga, afshus salam wa at'imut ta'am. Yang ketiga yang paling susah. Yang dua tadi mudah, yang ketiga yang paling susah. Sebenarnya kata para ulama sebelum kita faham yang ketiga ini, semua orang adalah baik. Semua orang adalah baik. Maka mata kita yang menjadikan kita menilai seseorang itu baik ataupun tidak, mata kita. Mata kita. Kadang-kadang orang tu baik, tapi kerana kita tak pernah kenal dia, kita dah ada persepsi, orang ni sombong. Lalu menjadikan semakin jauh. Sepatutnya rapat, tapi kejiranan tersebut menjadi jauh. Orang ni, macam susah dia nak bergaul sebab persepsi kita. Padahal orang tu baik. Bahkan setiap orang baik. Sabda Nabi SAW nak menerangkan sifat manusia, Nabi bersabda, An-nasu ma'adin. Manusia ni macam lombong. Apakah maksud lombong? Kita kena gali, barulah kita jumpa emas. Kita kena cari, barulah kita jumpa permata. Permata tak ada dalam lombong. Permata kat laut. Perak, timah, benda-benda yang berharga. Maka Nabi umpamakan setiap manusia ni baik, umpama lombong. Maka bagaimanakah kita nak tukar cermin mata kita ni? Kan kalau contoh kita pakai cermin mata hitam, semua kita nampak gelap. Kita pakai cermin mata hijau, semua kita nampak hijau. Kita nampak cermin mata katun, semua orang kita nampak katun. Mata kita yang menilai sebenarnya. Maka cara untuk kita nak menilai orang dengan yang betul, maka dengan jaga solat malam. Sebab itu yang ketiga untuk merapatkan kejiranan, sabda Nabi SAW, Sallu bil-lail, jaga solat malam. Wan-nasu niyam, ketika manusia sedang tidur. Kenapa pentingnya solat malam? Sebab bila kita jaga solat malam, kita takkan pada waktu itu menilai orang lain dengan nilaian yang salah. Dan orang yang jaga solat malam, kalaulah dia contohnya, jiran, kan ada sebahagian jemaah nakal, jemaah saya. Lalu pukul 4 pagi dia hantar WhatsApp. Kata, Assalamualaikum Ustaz, nak tengok imam ni bangun ke tak? Tapi dia tak tahu imam ni lagi pakar. Lalu handphone tak pernah silent. Maka takut ada kematian ke apa. Lalu saya pun jawab balik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidur balik. Tapi jawab dulu. Tapi ada sebahagian jemaah begitu, dia sengaja nak tengok apa imam ni dah tidur ke tak, dah bangun tahajud ke tak. Tapi nak menunjukkan sebenarnya, kalaulah seseorang itu dia benar-benar istiqamah solat malam, sebenarnya dia akan bersikap lebih positif kepada orang yang dia bergaul, orang yang dia berjumpa. Sebab itulah Nabi SAW tekankan, jaga solat malam, jaga solat malam. Supaya kita boleh bersihkan diri kita dulu, dan kita akan menilai setiap orang dengan yang sebaik-baiknya. Maka apakah 3 amalan tadi? Sebarkan salam, sentiasa bagi orang makan kepada jiran tetangga. Dan yang ketiga adalah kita bersihkan diri kita dulu, jaga solat malam. Sabda Nabi SAW, siapa yang jaga 3 amalan ini, tadkhulul jannata bisalam, pasti dia akan masuk syurga dengan gembira, dengan bahagia, dengan tenang. Sebab ini 3 amalan yang susah. Nak bagi salam bukan mudah. Nak memberi makan dengan istiqamah bukan mudah. Nak jaga solat malam, penghujung malam bukan mudah. Tetapi inilah yang Nabi buat untuk mendamaikan kejiranan Madinah yang sebelum Nabi sampai, mereka ini berperang. Tetapi bila Nabi sampai, dalam masa tempoh beberapa ketika, mereka menjadi orang yang
Bagaimana orang yang seperti Sa'ad bin Rabi' apabila dia diberikan tanggungjawab untuk menjaga Abdul Rahman bin Auf, penduduk Mekah, maka dalam sekelip mata mereka berubah. Maka Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdul Rahman bin Auf, Rasulullah telah suruh aku untuk mendidik, untuk menjaga kamu, untuk membantu kamu. Maka wahai Abdul Rahman, aku ada banyak harta, maka engkau ambillah separuh harta aku. Sampai ke tahap itu perubahan berlaku. Maksudnya dia begitu mengamalkan apa yang Nabi suruh, sampai dah tak ada prasangka buruk, sangka buruk. Dia kata, wahai Abdul Rahman, engkau ni datang daripada Mekah seles pinggang, ambil separuh harta aku. Tapi Abdul Rahman bin Auf tolak. Dia kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada 2 orang isteri. Kau pilihlah isteri mana nak, aku akan bercakap dengan dia, aku ceraikan dia, habis iddah, dan engkau kahwinlah isteri tersebut. Itu sampai ke tahap bersihnya hati mereka, nak mengutamakan sahabat dan teman mereka. Zaman kita terbalik. Isteri orang pun dia nak sapu. Isteri orang pun dia nak sapu. Dan itu adalah apabila kita tidak mengamalkan ajaran baginda Nabi SAW. Kita beri laluan untuk azan. Nanti kita akan buat rapping penutup selepas daripada azan, insya-Allah. Kita akan dengar azan Madinah. Okay,
kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul asar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Terima kasih semua.